Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Syaharizan Azizi. Saya adalah Pegawai Sains Pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi seperti semua penonton sedia maklum, pada petang ini kita akan membincangkan topik mengenai penyusuan susu ibu. Okey, jadi topik tu orang kata memang sangat general. Jadi saya akan cuba kupas satu persatu supaya saya nak semua penonton kita, baik yang ibu maupun yang berada di sekeliling ibu-ibu kita, dapat faham tentang penyusuan susu ibu dan seterusnya dapat membantu ibu-ibu kita dalam menjayakan penyusuan susu ibu. Okey, jadi sebelum itu saya akan terangkan terlebih dahulu mengenai susu ibu. Okey. Jadi apa itu susu ibu lah ya? Okey, jadi susu ibu, susu ataupun makanan pertama untuk bayi yang dihasilkan oleh ibu kepada bayi itu sendiri. Jadi orang kalau kita nak ceritakan macam mana penghasilan susu ibu, dia bukannya pada hari pertama baby lahir, waktu tu baru susu tu terjadi. Tidak. Susu itu sudah mula terhasil melalui beberapa peringkat. Bermula daripada ketika ibu tersebut mengandung. Jadi badan ibu tersebut sudah bersedia untuk menghasilkan susu dan seterusnya untuk memberi susu kepada baby ataupun makanan pertama untuk bayi anda lah. Okey. Jadi kalau kita bincangkan tentang susu ibu, kadang-kadang kita macam rasa kenapa? Why? Kenapa orang selalu galakkan ibu-ibu supaya menyusukan bayi dengan susu ibu? Mengikut polisi penyusuan kebangsaan, kita menggalakkan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Eksklusif di sini bermaksud susu ibu sahaja daripada lahir sehingga bayi berumur 6 bulan. Okey, jadi secara eksklusif bayi diberi susu ibu semata-mata dari lahir sehingga umur 6 bulan dan kita galakkan untuk semua bayi diteruskan dengan penyusuan susu ibu sehingga bayi berumur 2 tahun. Okey, jangan lupa ketika umur bayi sudah 6 bulan, pada ketika itu perut baby, usus baby dah cukup matang untuk menerima makanan pelengkap. Okey, kenapa kita namakan dia makanan pelengkap? Sebenarnya makanan tersebut melengkapkan susu ibu. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Susu ibu adalah makanan yang terbaik untuk bayi anda, makanan pertama bayi yang dihasilkan oleh ibu kepada bayi itu sendiri. Okey. Jadi kalau kita nak cerita pula tentang komposisi susu ibu, susu ibu ni saya boleh katakan dia adalah satu anugerah yang hebat yang Tuhan sudah jadikan. Sebab komposisi di dalam susu ibu boleh berubah-ubah mengikut keadaan cuaca pun dia boleh berubah, okey, dan juga dia mengikut umur baby. Waktu baby tu lahir, komposisinya lain. Bila baby sudah masuk umur 3 bulan, komposisinya berubah lagi. Waktu sudah umur 6 bulan dan ke atas, komposisinya juga berubah. Dan puan-puan ataupun penonton yang menonton pada sesi live pada petang ini, kena tahu juga susu ibu yang pertama keluar dengan ataupun yang kita panggil sebagai fore milk, susu depan, dan susu belakang, hind milk, juga mengandungi komposisi nutrien yang berbeza. Jadi hebat kan susu ibu? Jadi sebab kita dah tahu susu ibu ni sangat hebat, jadi sebab itu kita kena ada usaha untuk pastikan bayi kita mendapat susu ibu secara eksklusif 0 hingga 6 bulan dan juga kita teruskan susu ibu sehingga bayi berumur 2 tahun. Okey. Jadi selepas itu mungkin puan-puan mungkin terfikir ataupun penonton kita terfikirlah kenapa kita lebih galakkan susu ibu berbanding dengan susu formula. Apa perbezaan dua jenis susu ini? Yang nombor satu, macam yang saya terangkan tadi, susu ibu komposisi nutriennya berubah-ubah mengikut umur bayi.
susu formula, daripada yang puan beli satu tin tu, daripada awal puan bagi sampai habis satu tin, komposisinya, nutriennya itu sajalah. Dia tidak berubah mengikut keadaan bayi. Jadi rugilah kalau kita tidak bagi susu ibu yang lebih sesuai untuk baby. Okey, kemudian susu ibu juga dia ada zat besi. Zat besi, kalau puan-puan waktu mengandung, nurse ataupun kalau ada yang jumpa dengan pegawai pemakanan, kita sangat tekankan tentang pengambilan zat besi ataupun yang kita panggil sebagai iron yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Jadi sebab itu dia penting juga untuk baby lah. Jadi zat besi yang berada di dalam susu ibu lebih mudah diserap oleh bayi berbanding zat besi yang di-fortified ataupun yang ditambah ke dalam susu formula. Jadi sebab itu susu ibu lebih, orang kata lebih bagus lah, memang the best lah untuk bayi kita. Kemudian susu ibu juga mengandungi air. Okey, jadi sebab tu untuk baby yang di bawah umur 6 bulan tidak perlu bagi air kosong ke air putih ke, tidak perlu. Sebabnya di dalam susu ibu, walaupun puan-puan semua tidak nampak, sebenarnya sudah ada kandungan air di dalam. Okey, dan kandungan air ni, kalau mungkin ada yang menonton ni adalah ibu-ibu yang memang sudah ada baby, dan mungkin ada di kalangan penonton yang memang orang kata sudah mula menyimpan susu. Okey, perah susu. Jadi cuba puan-puan buat perbandingan. Susu yang puan perah pada waktu siang dan juga susu yang puan perah pada waktu malam. Puan-puan akan nampak ada perbezaan bila kita tengok layer tu kan. Okey, kalau layer susu yang diperah pada waktu siang, kandungan airnya lebih tinggi. Okey, kalau susu yang diperah, susu ibu yang diperah pada waktu malam, kandungan lemaknya lebih tinggi. Hebat. Hebat Tuhan dah aturkan. Okey, sebabnya pada waktu siang cuaca panas, jadi baby perlukan banyak air untuk hilangkan dahaga. Pada waktu malam cuaca sejuk, jadi baby perlukan banyak lemak untuk keep warm, untuk bagi dia rasa hangat, panas. Jadi sebab tu saya ceritakan tadi, komposisi susu ibu boleh berubah-ubah mengikut keadaan bayi. Jadi dia sangat bagus. Dan kandungan air di dalam susu ibu, dia tidak membebankan buah pinggang bayi tersebutlah. Okey, dia sesuai dengan tubuh badan bayi. Okey, selain daripada itu, susu ibu juga mengandungi protein yang mudah dihadam jika kita bandingkan dengan susu formula. Okey, sebab macam saya ceritakan tadi, dihasilkan oleh ibu kepada bayi itu sendiri. Jadi, nutrien dia ataupun makanan tu mudah untuk dihadamkan oleh bayi tersebutlah. Okey, susu ibu juga mengandungi lemak dan dalam masa yang sama dia ada enzim lipase yang boleh membantu penghadaman. Jadi susu ibu ni, dia bukannya datang sebagai makanan sahaja. Dia ada enzim sekali di dalam yang boleh membantu penghadaman untuk membantu bayi digest susu tersebutlah. Dia juga tinggi dengan, susu ibu juga tinggi dengan karbohidrat yang kita panggil sebagai laktosa. Okey, sebagai bekalan tenaga untuk bayi nak membesarkan. Jadi daripada dia kecil, daripada umur 1 hari nak masuk ke 7 hari, jadi bayi memerlukan tenaga yang cukup. Jadi karbohidrat di dalam susu ibu ataupun yang kita panggil laktosa merupakan sumber tenaga lah untuk bayi. Okey, jadi kalau kita nak cerita tentang susu ibu ataupun penyusuan, saya pasti mereka yang ada pengalaman menyusukan bayi mungkin akan kata, alah senanglah cakap. Cakap memang mudah, tapi bila kita nak buat, nak melaksanakan, kita akan mula rasa agak sukar. Jadi sebab itu, mereka yang berada di sekeliling, suami, ahli keluarga, mungkin adik-beradik, ibu sendiri, ibu mertua, mesti membantulah ibu-ibu kita ini untuk menjayakan penyusuan susu ibu. Okey, dalam kita nak menjayakan penyusuan susu ibu, okey, apa yang penting untuk mada-mada ataupun ibu-ibu kita tahu? Okey, saya cuba untuk ringkaskan supaya ibu-ibu semua faham. Jadi untuk petang ini, pada sesi kali ini, saya menekankan 2 perkara. Okey, yang pertama, ibu-ibu mesti faham tentang penyusuan susu ibu.
tentang penghasilan, tentang macam mana nak banyakkan, tentang komposisi susu ibu. Kenapa? Kenapa penting untuk mother faham tentang penyusuan susu ibu? Supaya ibu-ibu semua akan ada motivasi untuk meneruskan penyusuan susu ibu. Sebab susu ibu ni kita nak menyusukan bayi dengan susu ibu bukan untuk sehari dua. Kan kita target kita tadi adalah untuk mencapai penyusuan secara eksklusif 6 bulan sekurang-kurangnya. Okey. Jadi itu baru 6 bulan eksklusif. Kalau ini dah berjaya, ini pun dah orang kata cukup bagus lah. Kita dapat bagi baby kita untuk 6 bulan pertama makanan yang terbaik untuk bayi. Kemudian kita teruskan lagi sehingga bayi ataupun anak kita berumur 2 tahun. Jadi kita bayangkan 24 bulan puan-puan akan menyusukan bayi. Itu bukanlah tempoh masa yang singkat. Jadi sebab itu puan-puan semua ataupun mereka yang berada di sekitar ibu menyusu ataupun ibu hamil juga perlu faham mengenai penyusuan susu ibu, baru kita ada motivasi untuk capai penyusuan susu ibu sehingga umur 2 tahun. Itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua adalah kemahiran, teknik. Semua teknik penyusuan ibu-ibu semua kena mahir. Cuma apa yang saya nak ibu-ibu semua tanamkan dalam diri, penyusuan kepada bayi dia tidak sama. Maksudnya anak pertama dengan anak kedua tidak semestinya sama. Dia boleh jadi berbeza. Jadi penyusuan susu ibu adalah orang kata baru untuk baby, dan ibu tu pun mungkin pengalaman dia mungkin 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Baru hari ni kira 2 tahun kemudian dia mengandung semula, ada baby semula. Jadi orang kata mungkin dia dah terlupa dah yang dulu punya pengalaman. Jadi ini dikira pengalaman yang baru. Jadi bila kita pengalaman baru untuk kita, bila kita nak cuba sesuatu yang baru semula, jadi kita kena beri masa. Beri masa kepada ibu, kepada diri sendiri, dan juga kita kena beri masa kepada bayi untuk mahir teknik-teknik penyusuan. Jadi sebab itu kemahiran ni ibu-ibu semua janganlah tunggu waktu dah ada baby. Waktu baby dah keluar, waktu baby dah menangis, dah teriak-teriak, waktu tu baru nak belajar macam mana nak menyusukan baby. Waktu kita mengandung tu, kita tahu sudah kita mengandung, dah masuk trimester kedua, masuk trimester ketiga, kita dah mula, orang kata pembacaan lah, membaca. Kita tambahkan ilmu melalui teori. Kita tengok video, kita cuba fahamkan. Jadi nanti bila sudah bersalin, baby dah ada, jadi pada waktu itu nanti kita nak praktikalnya lah. Jadi belajar teori saja, kemudian kita tukar kepada praktikal. Jadi pada waktu praktikal, ada orang memang terus pandai, dia terus dapat praktikkan apa yang dia belajar. Ada orang mungkin dia mengambil masa. Jadi sebab tu saya nak mother semua, ibu-ibu semua terapkan dalam diri masing-masing yang masa diperlukan untuk kita menjadi mahir. Sama juga kalau untuk penyusuan susu ibu. Jadi jangan paksa diri, bukanlah jangan paksa diri untuk menyusu. Jangan sampai menyebabkan kita rasa stres, sampai kita rasa macam penyusuan ni adalah sesuatu yang menyusahkan. Itu yang kita cuba nak elakkan daripada mother fikir begitulah. Okey. Jadi sebab tu perlu ada kemahiran. Jadi nombor 1 adalah mother perlu faham tentang penyusuan susu ibu. Yang kedua adalah mother perlu mahir dalam teknik-teknik penyusuan susu ibu. Okey. Jadi kita pergi kepada topik yang pertama lah ya. Poin yang pertama tadi adalah mengenai kefahaman mengenai penyusuan susu ibu. Okey. Jadi untuk makluman puan-puan, mungkin ada tuan-tuan juga yang menonton pada sesi petang ini, sebenarnya ketika baby berumur 7 bulan di dalam kandungan, ketika mengandung umur 7 bulan, sebenarnya yang susu ibu yang kita panggil sebagai kolostrum sudah mula terhasil di dalam payudara ibu. 7 bulan kolostrum sudah mula terhasil ketika ibu hamil. Jadi kolostrum ni bila saja nanti ibu sudah bersalin, pada biasanya hari pertama sehingga hari ketiga, susu yang keluar, susu yang terhasil adalah kolostrum. Okey. Kolostrum, dia punya sifatnya, dia adalah susu yang pekat.
Dia pekat, dia warna kuning. Kadang, okey saya tunjuk di sini lah ya. Di sini ada brush model. Okey. Kadang waktu awal-awal tu, ibu-ibu dapat nampak macam ada kuning-kuning di sekitar puting. Jadi itu adalah kolostrum. Okey, kenapa penting untuk mother, untuk ibu-ibu tahu tentang kolostrum adalah kadang-kadang ada mother yang, ada ibu yang dia membayangkan, dia expectation lah, waktu lahir susu terus apa tu orang kata keluar dengan banyak, melimpah-limpah macam gitu. Tidak. Untuk hari pertama sehingga hari yang ketiga, susu yang terhasil adalah kolostrum. Kolostrum bersifat pekat dan berwarna kuning. Okey. Jadi disebabkan dia pekat, jadi dia susah sikit nak keluar daripada kita punya payudara. Jadi bila lahir, sekali lagi Tuhan dah ciptakan baby kita, dia punya naluri hisapan dia sangat kuat. Kita tak perlu ajar dia macam mana nak menyusu, dia terus lahir naturally tahu menghisap. Okey, jadi hisapan baby tu dia sangat kuat. Jadi bila dia mula menghisap pada payudara, bayi akan membantu untuk menghisap kolostrum tu tadi. Okey, jadi kolostrum ni bukan susu, ada orang kata dia susu basi, susu bangas. Okey, bukan lah. Dia bukan susu yang basi, dia adalah susu yang paling terbaik sekali untuk baby. Kenapa dia terbaik? Okey, sebab susu kolostrum dia kaya dengan protein dan juga dia kaya dengan vitamin A yang penting untuk pembesaran baby lah, untuk perkembangan baby. Dan kolostrum juga merupakan imunisasi pertama bayi. Jadi rugilah kalau mother mungkin ada yang perah dan buang kolostrum yang di awal-awal tu. Padahal itu adalah dalam, kalau kita susun susu ibu ni, kolostrum tu memang yang the best sekali lah. Jadi jangan buang susu yang pertama dihasilkan. Okey, dan juga kolostrum ni bila baby dapat, dia ada laxative effect yang boleh membantu mengeluarkan mekonium daripada badan bayi. Mekonium ni yang menyebabkan jaundice. Jadi kita nak remove, kita nak keluarkan daripada badan baby. Jadi sebab tu kolostrum ni penting, sebab dia ada laxative effect yang boleh membantu mengeluarkan mekonium daripada badan bayi lah. Okey. Jadi untuk ketika bayi mula-mula lahir di hari pertama sehingga hari ketiga, macam saya bagi tahu tadilah, pada waktu ini dua-dua ibu dan juga bayi sama-sama sedang belajar untuk menyusu. Jadi baby, cuba puan-puan, tuan-tuan semua bayangkan, di dalam perut, dia dalam keadaan yang orang kata macam tertutup. Okey, di dalam perut, di dalam air ketuban semua kan, dia seorang saja di situ, dia tertutup. Okey, bila dia keluar saja daripada perut, daripada rahim, dia terasa dunia ni terlalu luas untuk dia. Jadi sebab tu kadang-kadang dia rasa takut lah. Dia rasa takut. Jadi sebab tu baby yang baru lahir, dia sangat suka dipangku, dipeganglah, didukung supaya dia dekat dengan ibu. Dia dekat dengan ibu, dia dapat cium bau ibu, dia dapat cium bau susu yang menyebabkan dia rasa tenang. Okey, jadi sebab tu puan-puan, tuan-tuan jangan rasa macam pelik. Kenapa baby baru lahir tu dia kerap menangis? Kita bila dengar baby menangis je, kita teruslah cakap, oh baby lapar ni, baby lapar ni. Lepas tu kita pun kerap bagi susu, nangis lagi. Jadi ada setengah mother mula rasa susu tidak cukup. Susu tidak terhasil dengan cukup sebab baby balik-balik menangis. Okey, jadi ibu-ibu kena faham. Untuk hari pertama sehingga hari yang ketiga, okey, saya ada contoh di sini Okey. Perut baby kita, dia punya orang kata saiznya adalah hanya seperti sebiji guli lebih kurang. Ini saja saiz perut baby ketika berusia 1 hingga 3 tahun. Okey. Ini guli. Okey. Jadi di awal-awal tadi saya sudah ceritakan nutrien ataupun komposisi nutrien di dalam susu ibu, proteinnya, lemaknya, laktosanya sangat mudah dihadam oleh baby. Jadi bila baby menyusu, dia menyusu penuh, dia rasa kenyang. Tetapi sebab dia mudah dihadamkan, perutnya tadi akan kosong semula. Jadi bila dia kosong semula, dia minta diisi semula lah. Jadi sebab tu dia kerap minta
susu. Jadi sebab tu teruskan penyusuan secara kerap. Okey. Jadi baby kita ni pun dia pandai. Okey, secara naturalnya dia tak tahulah dia belajar dekat mana Okey, dia tahu macam mana nak tunjukkan dekat ibu macam mana tanda-tanda dia nak susu, tanda-tanda dia lapar. Puan-puan jangan tunggu baby menangis baru nak ulur payudara, baru nak bagi susu. Okey, menangis tu sebenarnya sudah tanda yang paling dah lewat sudahlah. Okey, dah hujung. Okey. Jadi yang pertama sekali kalau untuk yang baby yang baru lah kan, yang baru seminggu macam gitu, yang penting sekali yang puan kena tengok ataupun tuan-tuan kena tengok adalah dia punya pergerakan bola mata. Bola mata dia. Di kadang dia tutup mata, tapi puan boleh nampak mata dia macam bergerak-gerak. Itu pun salah satu tanda yang dia nak susu. Okey, jadi dah bolehlah angkat baby dan bagi untuk hulurkan payudara lah. Sebab bila dia cium je bau susu ataupun bau pada payudara, dia terus automatik akan macam mencari lah. Okey, jadi pertama kita tengok bola mata. Kemudian selain daripada tu, mungkin dia macam dah orang kata macam nampak macam tak selesa. Dia macam mencari-cari, tapi dia diam lagi, dia tak keluar bunyi pun. Okey, dia macam mencari. Jadi itu pun antara tanda. Kemudian kalau dia tak dapat juga, ibu tak ambil juga lagi untuk bagi susu, okey, mungkin kalau ada kain yang berhampiran, mungkin dia punya kain bedung ke contohnya yang berada berhampiran, mulalah dia akan bawa masuk dalam mulut. Dia akan mula hisap. Okey, kain-kain yang berhampiran. Itu pun tanda-tanda untuk kita nak tahulah yang baby tu nak menyusu. Jadi kalau semua tanda-tanda tu dia dah show, dia dah tunjukkan, tapi ibu masih tak bagi susu juga, jadi last sekali dia pun mula menangis. Jadi sebab tu ibu semua ataupun ayah-ayah semualah kan kena faham jugalah mengenai tanda-tanda bayi ingin susu. Okey, sebab macam saya bagi tahu tadi, perut baby kecil, dia mudah penuh, dia mudah kosong sebab susu ibu mudah dihadamkan. Jadi sebab itu penyusuan perlu dilakukan secara kerap. Okey. Jadi macam saya beritahu awal tadi, naluri hisapan bayi ketika lahir sangat kuat. Okey, jadi sebab tu untuk kita nak keluarkan kolostrum, lebih bagus kalau bayi menghisap secara direct kepada payudara ibu. Okey, melainkan keadaan kesihatan bayi yang tidak mengizinkan. Contohnya bayi dibawa ke NICU, bayi tidak dapat bersama dengan ibu. Okey, dalam keadaan yang macam gitu, ibu-ibu boleh memerahlah untuk mengeluarkan kolostrum. Jadi macam saya pesan tadi, jangan buang kolostrum tu. Itu bukannya susu basi, itu bukannya susu yang bangas. Jadi bila puan perah, boleh kumpul dalam macam sudu macam gini kan. Letak dulu dalam sudu, kemudian daripada sudu macam gini, dah boleh transfer mungkin dalam bekas lah. Okey, dalam bekas dan boleh disimpan. Jadi nanti bila nurse datang, boleh bagi tahu dengan nurse, saya ada kumpul kolostrum untuk bayi saya. Jadi saya nak bagi kepada baby. Jadi nanti nurse akan bantulah untuk memberi kolostrum tersebut kepada bayi puan. Sebab macam saya terangkan di awal-awal tadi, kolostrum adalah the best dalam mana-mana part susu ibu, kolostrum adalah the best. Jadi jangan buanglah. Okey. Jadi hari pertama sehingga hari ketiga, susu ibu adalah berbentuk kolostrum yang pekat dan berwarna kuning. Ketika hari ketiga membawa ke hari kelima, susu ibu adalah kita panggil sebagai susu transisi. Dari segi kepekatan, dia sudah mula kurang pekat berbanding dengan kolostrum tadi. Dia dah mula orang kata macam air lah, dia sudah mula mencair. Tetapi warnanya masih kekuningan. Dia belum lagi putih betul-betul lah. Dia masih lagi kuning. Jadi dekat sini mother kena faham. Daripada kolostrum yang pekat warna kuning tadi, dia akan berubah menjadi susu yang cair sedikit tetapi warnanya masih kuning. Okey, bukan juga susu bangas, bukan juga susu yang basi. Dia masih lagi susu yang bagus untuk baby sebab kandungan lemak dan laktosa dia sangat tinggi. Sangat bagus untuk perkembangan baby lah, untuk tumbesaran baby. Jadi kebiasaannya pada hari ke-7 usia baby sudah
1 minggu, ketika itu susu matang mula terhasil. Jadi yang susu matang ni lah susu yang berwarna putih tu. Okey, yang susu yang mungkin yang ada bayangkannya aspek apa tu waktu mengandung kan, untuk nampak kan. Jadi itu adalah kita panggil susu matang. Warnanya lebih putih berbanding dengan susu transisi. Jadi bila kita sebut tentang susu matang, okey, susu matang dia ada dia ada fore-milk, susu depan, dan juga dia ada high-milk, susu belakang. Jadi macam saya cerita awal-awal tadi kan, pada mereka yang mungkin ada perah susu, cuba buat perbandingan lah antara susu yang diperah pada waktu siang, okey, dan juga susu yang diperah pada waktu malam. Jadi dekat situ boleh nampak kalau susu siang lebih kepada air. Kalau susu malam kandungan lemaknya lebih tinggi. Okey, jadi itu memang komposisi susu ibu dia berubah-ubah. Okey, jangan risau. Okey. Alright, jadi untuk poin yang pertama tentang kefahaman ibu mengenai susu ibu, adalah penting untuk ibu faham. Okey, kenapa penting untuk ibu faham tentang jenis-jenis susu ni tadi? Satu adalah supaya ibu tidak panik bila baby baru lahir kerap menangis. Jangan rasa macam saya ni fail lah, gagal lah, tak boleh lah jadi ibu sebab baby asyik menangis, asyik lapar je, susu tak cukup pun. Okey, sekarang bila ibu-ibu semua dah faham yang susu pertama adalah colostrum dan keperluan baby tak banyak, sebesar guli sahaja, dan susu ibu tu mudah dihadam, jadi adalah normal untuk baby kerap nak menyusu lah. Okey, jadi kalau ibu dah tahu, ibu dah faham, jadi ibu tidak panik ataupun ibu tak adalah rasa risau lagi dah. Kenapa baby ni kerap menangis? Dan juga menangis ni tak semestinya sebab dia lapar semata-mata lah. Macam saya cerita tadi, sebab mula di dalam perut, di dalam keadaan yang orang kata kecil, ruang yang kecil. Jadi bila dia keluar dia rasa terkejut sebab ruang sekeliling dia rasa macam luas, rasa macam besar. Jadi sebab tu baby suka untuk dipeluk, didukung, dipangku lah, supaya dia dapat cium bau ibu dia. Okey. Dan satu lagi, bila ibu dah faham, tak adalah nanti kes-kes ibu yang buang kolostrum ataupun ibu-ibu yang buang susu transisi yang berwarna kuning tu tadi. Okey, sebabnya kolostrum dan susu transisi tinggi, dia kaya dengan nutrien, tinggi dengan protein, tinggi dengan lemak, dengan laktosa yang penting untuk pembesaran baby. Okey, dan juga ibu-ibu tidak mengeluh baby nangis terus buat kesimpulan yang susu kurang. Okey, sebenarnya bukan itu sajalah punca. Jadi penting untuk mother faham penghasilan susu ibu bukannya bermula pada saat bayi dilahirkan, sudah bermula ketika ibu hamil lagi. Kemudian susu pertama adalah colostrum yang pekat warna kuning, berubah kepada susu transisi yang sudah mula mencair tapi warnanya masih kuning, dan kemudian ketika usia baby dalam 7 hari ataupun seminggu, susu sudah mula menghasilkan, badan kita sudah mula menghasilkan susu matang yang berwarna putih. Okey, jadi bila mother dah faham tentang yang itu, insya-Allah saya harap ibu-ibu semua lebih tak risaulah. Okey, boleh teruskan penyusuan pada di hari-hari pertama. Sebab di hari-hari pertama ni yang ibu-ibu selalu rasa stres. Okey, waktu tu baru jumpa baby, tak tahu nak handle baby. Jadi sebab tu rasa stres. Jadi bila rasa stres, sebab tak faham tentang susu ibu, akan menambah lagi stres, dan dekat situ boleh mengganggulah penyusuan susu ibu untuk berjalan dengan lancar.